feel your love. I just wanna feel your love. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So ini kita nak masuk chapter 1 untuk FIN 360, Legal and Ethics in Banking. So chapter 1 ni topik dia adalah berkenaan dengan relationship of banks and customer. Alright, so without further ado, okay, so sebelum kita nak tengok definition berkenaan dengan bank ataupun customer, so kita kena faham dulu sistem perbankan dekat Malaysia. Right, structure of the Malaysia financial system. Okay, so dekat Malaysia ni, the Malaysian financial system comprise of financial institutions and the financial market. Okay, kita nak fokus hanya untuk financial institution. So dalam financial institution kita ada banking system and then kita ada non-bank financial intermediaries. So kita ada bank, kita ada non-bank financial intermediaries. So kita akan tengok sekejap lagi dengan lebih detail. Okay, financial market pula adalah berkenaan dengan dengan yang berkait lah, market yang ada berkait dengan kewangan. Right, kita ada money market, kita ada foreign exchange market, kita ada capital market, derivative market, and offshore market. Right, ada banyak market. Okay, so bank and non-bank financial intermediaries tu dia akan dia adalah player kepada market-market ni lah. Okay, so ini secara umum yang kita nak tengok hanya financial institution, tapi tak apa. Okay, dalam banking system kita diterajui oleh Bank Negara Malaysia lah. So Bank Negara Malaysia ni adalah tugas dia untuk govern all bank and non-bank punya financial intermediaries lah. So dalam banking institution kita ada commercial bank, kita ada finance bank, and then kita ada merchant bank. Right. Okay, commercial bank ni adalah bank yang biasalah. Bank commercial ni maksud dia offer pelbagai jenis produk. Alright. For example, kita ada bank Islam, kita ada Maybank, kita ada public bank, kita ada macam-macam bank lah yang commercial. Commercial tu maksud dia banyak produk. Dia offer loan, dia offer investment punya produk, dia offer savings punya account, and then banyak produk. So bila banyak produk untuk customer ni, biasanya kita panggil sebagai commercial bank. Okay, and then kita ada finance bank. Finance bank ni dia more kepada pinjaman lah. Kita more kepada pinjaman. For example, kita ada quick finance, kita ada bank-bank yang lain lah, kan. Okay, and then kita ada merchant bank. Merchant bank ni adalah bank kepada company yang besar-besar. Kalau kita panggil dalam bahasa Melayu, kita panggil sebagai bank saudagar. Okay, bank saudagar kalau research dalam Google ada banyak kat Malaysia ni, ada banyak. So biasanya kalau company nak issue saham ke apa ke yang berkaitan dengan financial punya, nak tambah modal untuk syarikat ke, biasanya dia akan pergi kepada merchant bank. So bila dia nak issue IPO untuk saham ataupun untuk bond, dia akan pergi kepada merchant bank. Alright, and then kita ada others yang lain lah. Kita ada discount house, kita ada representative office of foreign bank, kita ada offshore bank, and then kita ada non-bank financial intermediaries. Yang ni bukan bank. Kita ada, for example, kita ada KWSP, Provident and Pension Fund, ataupun kita panggil sebagai EPF, right? Employee Provident Fund. Okay, and then kita ada insurance companies. Insurance banyak, nak cerita about insurance pula tak habis. Okay, and then kita ada bank pembangunan, development finance institution, kita ada saving institution. Saving institution ni yang biasalah, seperti BSN. BSN bukan commercial bank, dia saving institution. So National Saving Bank lah, kan. And then bank koperasi, right, bank koperasi. And then ada banyak lagi lah yang ada non-bank financial. For example, kita ada tabung haji, kita ada CGC, Credit Guarantee Corporation, kita ada Cagamas, kita ada macam-macam lagi lah yang berkait dengan kewangan lah, kan. Tapi fokus kita untuk FIN 360 ni hanyalah untuk commercial bank sahaja, right, commercial bank. Sebabnya kalau nak cerita hal perbankan dekat
sesebuah negara tu memang tak habis, memang banyak sangat. Right. Okay, next kita nak tengok definition of bank according to BaFIA. BaFIA ni Banking and Financial Institution Act, Akta Perbankan lah. Under section 2 dia menerangkan berkenaan dengan definition of bank. Okay, a bank means a person which carries on banking business which include the business of. Maknanya dia nak syarat untuk jadi bank ni dia kena ada consist of 4 benda ni, according to Akta lah. Okay, yang pertama sekali obviously lah, kena receive deposit ataupun simpanan lah. Bila orang nak simpan, orang simpan dekat bank kan, in any currency or deposit account. Right, any currency ni maknanya mata wang mana-mana pun boleh, ataupun deposit account ni banyak jenis deposit account kan. Kita ada saving account, kita ada current account, macam-macam jenis account lagi lah. Okay, fixed deposit, savings dan macam-macam. Okay, yang kedua, paying or collecting check drawn by customer, right? Okay, memang tugas bank untuk mengeluarkan cek. Cek ni agak kurang popular dah sekarang, sebab sekarang ni kita more towards kepada electronic banking kan. Okay, tapi bank ni mesti mengeluarkan cek. So siapa-siapa yang ada current account apa semua tu, dia layak untuk dapatkan buku cek ya. Cek ni jarang dah, kalau tengok pun jarang. Okey, yang ketiga ni yang paling utama juga, common juga definition of bank. Dia kena ada providing loans and advance. So biasanya dia orang nak buat pinjaman, tak kisahlah pinjaman apa, pinjaman kenderaan ke, peribadi ke, ataupun perumahan ke, biasanya orang akan pergi kepada bank ya. And then any provision allowed by the Ministry of Finance, right? Ada apa-apa yang dibenarkan oleh Menteri Kewangan lah. Okay, so ada 4 syarat untuk definisi of bank ya. So bank ni sebenarnya tugas dia apa? Dia sebenarnya duit yang dia bagi pinjam dekat orang tu bukannya duit dia, tapi duit pendeposit, right? Orang yang simpan duit dalam bank, duit yang disimpan dalam bank tu akan dipinjamkan kepada orang yang memerlukan lah, untuk buat loan rumah, loan kereta apa semua kan. So maknanya dia ni hanyalah mekanisme lah untuk menghubungkan di antara pendeposit dengan peminjam, right? Sebenarnya boleh je kita bagi pinjam duit kita kat orang supaya orang boleh buat rumah, betul tak? Boleh tak? Tapi masalahnya harga rumah bukannya murah, harga rumah tu mahal. So maknanya orang yang si peminjam ni dia akan perlukan beberapa peminjam lah untuk buat rumah. So bank ni dia kumpulkan para pendeposit, and then dia akan bagi pinjam duit tersebut kepada yang memerlukan, right? Terutama sekali commercial bank lah, commercial bank. Okay, seterusnya definition of bank lagi. Dalam Malaysia, syarat untuk tubuhkan sesebuah bank mestilah public listed company. Public listed ni maknanya dia tersenarai dalam Bursa Malaysia. Dia tersenarai dalam Bursa Malaysia. So macam mana syarikat boleh tersenarai dalam Bursa Malaysia? So you kena tengok balik dalam Bursa Malaysia punya, you Google lah Bursa Malaysia, macam mana nak become public listed punya syarikat. Okay, and then dia kena ada satu lagi license from MOF, Ministry of Finance kan. Okay, so kita ada case yang pertama kat sini, United Dominion Trust versus Kirkwood 1966. So kat sini perbincangannya adalah berkenaan dengan definisi bank lah. So dalam kes ni ditentukan bahawasanya bank ni tugas dia adalah accepting money, collecting check, and then accepting check and make payment, and then keeping of form of current. So semua benda lah sama macam yang tadi ya. Okay, definition of customer pula. Okay, okay, common law ni maknanya diterima umum lah, ataupun diterima secara terbuka di mana-mana negara. Yang mana customer ni sebenarnya adalah a person who has an account with the bank. Maknanya siapa-siapa yang ada account dengan bank, automatically dia adalah customer kepada
bank tersebut lah, and then widely used by in Malaysia banking system, right? So automatic you adalah customer kepada bank tersebut. Okey, tapi ada tambahan lagi lah mengikut kes customer bank ni siapa sebenarnya. Kalau ikut kes yang pertama, Wood versus Martin Bank 1959, dia cakap kat sini, the relationship of banker and customer exists as from the date when the bank accept the instruction contained in the letter even though an account was not open until 3 weeks after the date. Maknanya dalam mengikut kes yang pertama ni, kalau customer dah hantar borang dekat bank, walaupun bank belum lagi proses borang tersebut, dia sudah dikira sebagai customer bank tersebut. Ni mengikut kes Wood versus Martin Banks lah. Okay. Kes yang kedua, Ladbrokes and Co versus Todd. Tak nampak pula. Saya alih. Okay. Dalam kes yang kedua, Ladbrokes and Co versus Todd, a person is a customer of bank when an application to open an account has been accepted. Dia lebih kurang sama macam yang pertama tadi. Dah instruction tu, instruction tu sudah diberi kepada pihak bank, so automatically dia adalah customer. Kat sini kes dia sebenarnya dia sebabnya dia sekali hantar borang tu 1000 orang untuk para pekerja kilang dia, so bank tu maknanya take time lah untuk proses 1000 borang tu kan, so mungkin mengambil masa yang lebih lama. So maknanya once you start dah hantar borang kepada bank, maknanya you dah customer. So ini kes yang amat lama 1914, so that's why time tu komputer pun belum diperkenalkan lagi, so nak record keeping apa semua maklumat berkenaan dengan customer tu mengambil masa yang lama. So walaupun dah hantar borang kepada pihak bank, so automatically dia adalah customer kepada pihak bank tersebut. Okay, seterusnya ada banyak kes ni, ada 5 kes. Okay, kes yang ketiga, Great Western Railway versus London and Country Bank. Country Bank. Okay, a person is a customer only if he has an account with the bank. Yang ni yang common law tadi. Yang common law maknanya kalau selagi dia tak ada account dengan pihak bank, so dia bukan customer kepada pihak bank tersebut. Very simple lah yang ni. Okay, kes yang keempat, kes yang keempat, Oriental Bank versus Rubber Industry 1957. A single transaction would suffice to make a person a customer of the bank. Okay, maksud dia kat sini, satu transaksi je daripada pihak customer sudah dikira sebagai customer pada pihak bank. Maknanya kat sini kan, biasa kalau kita buka account dekat bank mana-mana, dia mesti ada minimum deposit kan. So minimum deposit tersebut pun depends on bank lah. Ada yang 200, ada yang 100. Sudah dikira sebagai transaksi. Right, kena ada. Okay, and then case yang kelima, Halliburton versus Helen 1963. Yang ni case yang agak latest lah. Bukan latest lah, yang berbanding dengan yang lain lah. Okay, Halliburton versus Helen 1963. When a person accept advice from a bank, that person can be considered as a customer. Kan, mengikut kes ni cakap, walaupun orang tu tak ada account dengan pihak bank, tapi dia masuk dalam bank tersebut, dia minta nasihat daripada pihak bank. So, contohnya dia tanya, bank kat sini okey ke dari sudut interest apa semua. Dia tanya je kan, tanya je pihak bank. So, bila tanya je pihak bank, itu pun sudah dikira sebagai customer. Right? Itu pun sudah dikira sebagai customer. Okay, next is type of relationship. Okay. Okay, so jenis hubungan ni dia ada banyak. Yang pertama, contractual in nature. Yang ni hubungan secara kontrak, yang mana dia apply based on Contract Act lah 1950. Kan? Rule of general contract involve minimum 2 parties, right? Mesti kena ada lebih daripada dua parties lah. Okay, so biasanya kita dengan pihak bank ni memang kita hubungan secara kontrak lah, in term of interest, in term of kalau kita buat pinjaman dengan bank, kita pun ada kontrak dengan dia lah, kena bayar installment apa semua kan. Okay, rule of agency of which may be applied kan, mungkin ada orang tengah ke apa semua ke. Okay, and then generally banking practice fill in standard form. Biasalah bila you pergi bank, biasanya ada barang-barang yang kita perlu isi.
based on contract lah. Okay, different type of relationship form based on transaction. Right. Okay. Maknanya transaksi yang melibatkan customer dengan pihak bank tu biasanya dia berbentuk kontrak. Ya, berbentuk kontrak. Okay. Hubungan yang kedua di antara bank dengan customer adalah in term of trustee and beneficiary relationship. So yang ni in term of saving punya account lah, kan? So bila kita menyimpan duit dalam bank, maknanya kita memberi kepercayaan kepada pihak bank. Right, kita memberi kepercayaan kepada pihak bank. So kita, maknanya bank tu adalah trustee, orang yang kita percaya, and then beneficiary ni kita lah. Right. Okay, so when this trust duty exists, it require good faith for the relationship to exist, right? Dia memerlukan kepercayaan lah. Okay, so ada dua case kat sini, Lloyd Bank versus Bundy, and then Karat Rubber & Co. Karat Rubber & Co ni adalah case yang berlaku dekat Malaysia lah. Okay, hubungan yang ketiga di antara bank dengan customer adalah special relationship. The relationship that the bank and customer may enter into during the course of dealing, such as become financial advisor or broker. Ni hubungan yang special lah. Hubungan yang special yang mana dia berlaku ni jarang-jarang. Right, bukannya berlaku sepanjang masa kita dengan bank. So kat sini for example, dia bagi kat sini financial advisor or broker lah. So kadang-kadang kita boleh je nak beli saham ke apa semua, kita lantik pihak bank tersebut sebagai kita punya broker. So boleh kita suruh bank untuk belikan saham bagi pihak kita, boleh So tapi tak semua cawangan bank lah boleh buat. Ada certain cawangan bank sahaja. Concept of undue influence, yang ni tak ada kaitan ni, tak ada apa. Okey, hubungan seterusnya di antara bank dengan customer adalah debtor and creditor. Yang ni dari sudut pinjaman, right? Debtor and creditor. When customer borrows money from the bank, iaitu bank customer tu adalah creditor. So the other customers, depositor will become creditor and the bank become debtor. So dia macam tu lah. Kan tadi konsep yang saya ceritakan. Bila orang simpan duit dalam bank, bank tersebut akan bagi duit yang orang simpan tu kepada si peminjam. So, si peminjam tu akan jadi creditor, right? Di antara, kalau kita simpan duit dalam bank pula, maknanya bank berhutang kita. Macam itulah konsep dia. Alright? Bank will use whatever money that the customer deposit to provide service such as giving out loan. Kita tak boleh, kita tak boleh cakap bank, okay, duit yang saya simpan ni tak boleh bagi pinjam kat orang. Tak boleh, memang kita tak boleh buat macam tu. Itu adalah kuasa bank untuk gunakan duit kita yang kita simpan dalam bank tu untuk digunakan untuk memberi pinjam kepada orang lain. Itu kuasa bank. So, kalau you tak suka, you simpanlah duit bawah bantal, kan? Okay. So, case dia adalah Foley versus Hill. So, boleh baca 1948. Okay. Seterusnya, hubungan yang terakhir adalah hubungan principal and agent relationship. Alright. So, kita boleh juga lantik bank ni sebagai kita punya agent, right? Happens when the customer give the banker a mandate or instruction to perform certain transactions, such as buy or sell shares. Sama macam broker tadilah. So, kita lantik dia sebagai agent kita. Agent kita untuk melakukan pelbagai transaksi lah. So, buy and sell shares tu adalah contoh saja. So, banyak lagi benda. Contohnya, for example, kita nak lantik pihak bank sebagai agent untuk memindahkan duit kita kepada account parent kita. Boleh, tak masalah. So, bank tu akan act sebagai agent. Right? Bank akan act sebagai agent. So, ada 5 jenis hubungan. 5 jenis hubungan di antara customer dengan banker. So, kalau kita sekarang ni, kalau yang umur muda sekarang ni, mungkin hubungan kita trustee dan beneficiary je lah, kan? So, bila you start meminjam, hubungan you tu mungkin extend lagi jadi debtor and creditor, kan? Macam tu lah lebih kurang. So, that's why ada banyak hubungan di antara kita dengan bank. Okay, seterusnya kita nak tengok right of banker. Right ni maknanya hak bank, hak bank. Saya akan pergi laju sikit lah sini sebabnya dia ada banyak, hak bank. Okay, hak bank, the right to charge a reasonable remuneration or charges for its service such as interest on loan. Bank ada hak untuk mengenakan interest kepada si peminjam. Siapa yang buat loan kereta, siapa yang buat loan rumah apa semua, bank ada hak untuk kenakan interest kepada kita. Interest ni kalau dalam Islam
dalam Islamic point of view, biasanya kita akan kata dia sebagai riba kan. Tapi bank sekarang dah ada produk Islamik lah. So saya tak arif sangat berkenaan dengan Islamik punya produk, Al-Wadiyah, Yadaman, apa semua tu. So tak apa, you kan dah ada subjek dia sendiri kan. Okay, so bank ada hak untuk charge interest. Okay, B yang kedua, the right to set off or combine account but cannot set off debit balance in loan account against a credit balance in deposit account. Okay, bank ada hak untuk combine account. Contohnya you ada dua loan, personal loan. So bank boleh combine dua personal loan tu. Contoh yang ni you hutang RM2,000, yang ni pun you hutang RM3,000. So dia boleh combine tu jadi satu account. Dia panggil sebagai set off. Set off. Okay. Okay, so case dia Buckingham & Co versus London Macmillan Bank Limited 1895. Lama ni, tahun 18 lagi ni kan. Okay, hak bank yang ketiga adalah untuk the right to use money with it as it wishes, such as giving loan. Bank ada hak untuk menggunakan duit kita untuk digunakan untuk apa sahaja. Right, terutama sekali untuk bagi loan. Tadi pun saya dah cerita case dia Foley versus Hill. Tak nampak. Okay, seterusnya, the right to be indemnified for loss incurred when carrying out a service for a customer. Bank are protected from being sued by customer in case of mistakes. Okay, so jika ada kesalahan yang bank dilakukan, bukan kesalahan lah, minor kesilapan ke apa semua, bank are protected. Bank biasanya dia terlindung daripada disaman oleh pihak customer. For example, contohnya dia tersilap bagi interest ke buat you, and then you pun setuju untuk interest tersebut. So maknanya you kena, bila you dah setuju tu, maknanya kesilapan pihak bank pun tetap you tak boleh nak saman kan, once you setuju dengan interest. Okay, sambung lagi right of bank. Banyak ni right of bank ni. Okay, the right to be repaid on demand on overdraft unless any written document specify otherwise. Right, ni overdraft kan. So semua orang tahu apa itu overdraft. Overdraft ni kita keluarkan duit lebih daripada apa yang kita ada dalam account. Right. So maknanya once kita keluarkan duit lebih daripada apa yang kita ada dalam account bank, maknanya bank ada hak untuk tuntut balik duit tersebut. Right. Okay. And then the right to be expect the customer to take due care when issuing check. Ini penting juga berkenaan dengan cek. Bank ada hak untuk dapatkan cek yang diterimanya ditulis cantik lah, senang kata kan. Okay, maknanya cek tersebut, bank ada hak untuk menolak cek walaupun cek tersebut tak kedut ke apa semua ke, okay, cantik je. Tapi bank ada hak jika ada keraguan lah untuk menolak cek tersebut. Contohnya sign yang agak meragukan kan, and then tulisan buruk sangat, tak jelas nombor apa semua kan. So bank ada hak untuk menolak cek tersebut. Okay, and then last kali, the bank may claim a right of lien over the customer property coming into its hand in the normal coordinate, including checks lodged for collection. Okay, bank ada hak untuk menarik kita punya cagaran lah. Cagaran, lien tu cagaran sebenarnya. Okay, and then bank boleh menjual cagaran tersebut. Contohnya kalau kita buat pinjaman perumahan, right, kalau kita tak bayar installment rumah tersebut, bank ada hak untuk menarik rumah tersebut, and then biasanya bank akan lelong rumah tersebut lah. Kalau kita tengok dalam surat khabar ke, ada rumah yang dilelong oleh pihak bank kan. Okay, so bank ada hak. Bank ni sebenarnya dia bukannya nak rumah tu, cuma dia nak duit dia balik je, tu je. Right, that's why kalau kita tengok lelong apa semua dalam surat khabar, harga dia agak murah sikit lah. Kenapa? Sebabnya bank nak recover balik dia punya duit je. Bank nak recover balik dia punya duit je. Okay, tadi kita tengok hak bank. Now kita nak tengok tugas bank pula. Okay, tugas bank. Tugas bank adalah collect the money and check that a customer has paid in. So, kalau kita pergi bank, hulur duit, suruh masukkan duit dalam akaun kita, itu adalah tugas bank untuk menerima duit tersebut. Bank tak boleh menolak.
Right, bank tak boleh menolak. Sebab kita customer, kita nak masukkan duit dalam akaun kita, takkan bank nak menolak pula, kecuali duit yang kita bagi tu duit palsu kan. Nah, so memang bank kena terima duit tersebut. Okay, pay on demand all checks and return orders during banking hours. So, ni sama juga. Kalau ada orang bawa cek bank tersebut pergi ke bank tu, maknanya bank kena terima cek tersebut and then kena bayarlah cek tersebut jika semua tak ada apa-apa yang meragukan. So, bank kena bayar. So, syarat dia untuk bayar cek tersebut, customer kena ada duit cukup dalam current account tersebut. Right. And then there is no legal bus. Tak ada sekatan mahkamah. Tak ada sekatan mahkamah untuk pembayaran cek tersebut. And then they are drawn in the proper form. Ditulis cantik, tulisan pun jelas, sign pun jelas, apa semua jelas. So tak ada pengubahan, no alteration. So maknanya boleh bayar cek tersebut. Tak boleh tolak-tolak lah. Memang tugas bank untuk bayar. Okay, and then seterusnya tugas bank adalah give notice of closure of credit account so that customer can make suitable alternative arrangement. Kalau satu account tu ditutup, maknanya bank kena notice, beri notice kepada customer account sudah ditutup. Right. So itu pun tugas bank. Okay, seterusnya lagi. Okay, yang ni agak penting yang D ni, secrecy of customer account. Segala maklumat berkenaan dengan akaun customer adalah rahsia dan itu adalah tanggungjawab pihak bank. Tak boleh bagi tahu kat siapa-siapa berapa duit baki tinggal dalam akaun tersebut ke apa semua, tak boleh bagi tahu kepada orang lain. Right, memang ni tugas bank yang paling utama lah. Memang kerahsiaan dia sama macam doktor juga. Doktor pun tak boleh bagi tahu patient tu sakit apa kat orang lain. Itu adalah tugas dia. Okay, and then seterusnya exercise care and skill when dealing with apa ni? Dealing with customer. Right, kena ada skill, kena ada skill. Kalau kita tengok dekat pihak bank, kalau kita pergi dekat bank, kalau tengok dia kira duit pun dia ada cara dia untuk kira duit. Kalau duit tu lebih daripada certain amount, kena gunakan mesin untuk kira duit kan. And then untuk kira duit menggunakan mesin pula, berapa kali dia kena kira, bukan sekali je, dia kena kira banyak kali supaya tepat lah kan. Okay, so kena ada care and skill, kena ada skill nak jadi banker ni kan. Cara kira duit, cara nak masukkan duit dalam bilik kebal, cara nak dia ada semuanya, ada prosedur lah, semua ada prosedur yang standard. So biasanya kalau siapa-siapa yang jadi banker ni, biasanya dia kena masuk latihan dulu. Biasanya pusat latihan bank ni ada dekat Bangi. Kat situ dah ada pusat latihan bank. Okay, and then seterusnya, yang ni F, send regular statement of account, usually monthly basis. Biasalah ni, every month sepatutnya kita akan dapat statement daripada pihak bank. Right, berapa baki ada semua kan. Normally ada lah. Ada juga certain bank yang mungkin tak bagi statement melalui post, ada yang bagi melalui SMS kan. Depends statement tu macam mana. Okay, duty with regard of garnishee order, yang ni berkenaan dengan bankruptcy, garnishee order ni. Yang ni tak apa, kita akan masuk chapter 5 nantilah, berkenaan dengan bankruptcy, garnishee order. Okey, tadi kita dah tengok hak dengan tugas bank. Sekarang kita nak tengok hak dan tugas customer. Okey, dia sebenarnya senang je nak hafal benda ni. Tak perlu hafal pun sebenarnya. Cuma hak bank adalah tugas customer. Tugas bank adalah hak customer. Dia macam terbalik. Hak bank adalah tugas customer. Tugas bank adalah hak customer. Dia macam tu kalau kita tengok balik, dia lebih kurang sama je. Okay, hak customer, right to be supplied with statement of passbook. Macam tadi lah kan, adalah hak customer untuk menerima statement every month. Right. Okay, seterusnya, right to be repaid balance outstanding of the credit. Kalau kita tutup account and then ada duit terlebih dalam account tersebut, contohnya kita buat loan kereta, right? Loan kereta tu harga lebih kurang 100,000. And then kita pun bayarlah installment every month selama 9 tahun. And then dah tamat tahun yang ke-9 tu, tiba-tiba kita terlebih bayar satu. So tugas bank untuk pulangkan balik duit kita. Account tu dah tutup lah sebabnya dah habis kan. Account loan tersebut dah habis.
So kena pulang balik duit customer jika ada terlebih bayar. Okay. Seterusnya, the customer has right to interest on his deposit. Okay, customer ada hak untuk terima interest daripada deposit yang dia buat dalam bank tersebut. Kalau dia simpan duit dalam bank, so even though account tersebut saving account ke, perlu pihak bank perlu bagi interest kepada pihak customer. Berapa interest tu depends on bank lah. So kalau saving account tu biasanya amat rendah lah dia punya interest. Okay, seterusnya, where a customer has 2 or more account. Okay, so 3. He has the right to appropriate payments made to any of the account as he chooses. Kalau dia ada lebih daripada satu account, kan, biasanya customer ni dia ada saving account, dia ada account Islamic lagi, dia ada current account lagi, adalah hak customer untuk memilih nak masukkan duit dalam account yang mana satu. Kan, contohnya dia ada nak masukkan duit RM100 dalam dia punya account, dia boleh pilih nak account mana yang dia nak. Right. Kalau dia ada lebih daripada satu account lah, kan. Okay, duty of customer pula. Okay, yang pertama, customer must exercise reasonable care in drawing check. Kalau kita tulis check tu, make sure kita kena tulis betul-betul. Ni tugas, tugas kita sebagai customer. Tulis betul-betul. Okay, and then yang kedua, duty to notify bank promptly of any forgeries. Kalau ada unsur-unsur, kalau you tahu ada unsur-unsur penipuan terhadap check yang you keluarkan, adalah tugas you untuk bagi tahu kepada pihak bank. Contohnya, ada member kita curi buku cek kita and then dia tulis cek bagi kat bank, kan. So tugas kita untuk notify kepada pihak bank, customer. Okay, customer should only use the check form supplied by the bank for issuing check. So kalau you nak keluarkan duit daripada nak keluarkan cek daripada bank Islam, cek tersebut perlulah dibawa ke bank Islam saja, tak boleh bawa kepada bank yang lain. So sebabnya you nak claim duit daripada you punya account. Okay, and then seterusnya, customer should maintain proper record of all check issue, kan. Kena ada record lah. Biasanya kalau kita tengok buku cek tu, contoh macam ni lah, contoh ni buku cek, kan, separuh daripada ni dia kena potong, kan. So bahagian yang kecil tu biasanya kita kena tulis lah, kena ada record, kan. Berapa cek yang ditulis you nak keluarkan, and then kat tepi ni dia record, and then potong dekat sini, kan. Biasalah tu buku cek macam tu. So tugas customer untuk kena ada record tepat tepi hujung tu, kan. And then customer undertake not to issue any check unless he has sufficient fund. Pastikan kalau kita nak keluarkan cek, tugas kita untuk pastikan bahawasanya kita ada duit dalam akaun, kan. Ni dalam akaun ada RM100, pandai-pandai tulis cek keluarkan RM1000, kan. So you dah tahu, tapi nak tulis juga cek RM1000. So tugas kita lah untuk tahu. Okay, limitation of action. So sorry. Okay, limitation of action ni berkenaan dengan account yang terabai lah, kan. The Limitation Act 1980 statute prohibit illegal action in simple contract when the cost of action arose more than 6 years. Mana-mana akaun yang melebihi 6 tahun, biasanya kita dah tak boleh gunakan untuk diperjelaskan dalam mahkamah lah jika berlaku apa-apa, kan. For example, if the account in credit balance. Kredit ni maknanya kita berhutang dengan bank lah. So kalau kita berhutang dengan bank, and then bank tiada pergerakan duit pun, kita tak masuk apa semua, and then bank pun tak ada hantar surat selama 6 tahun untuk minta balik dia punya hutang apa semua, kan. So hutang tersebut akan tak boleh digunakan dalam mahkamah lah untuk dibicarakan, sebabnya bank sendiri yang ciwai, 6 tahun dia tak itu, kan. Okay, same goes to debit balance lah. Same goes to debit balance. Okay, set off. Okay, set off ni maknanya kita nak combine account di antara, nak combine account lah. Kalau ada 2 account jadi 1 account, kan.
Okay, so tadi pun saya dah cerita bank boleh set off. Okay, a bank can set off customer account at any time. Bila-bila masa saja bank boleh set off account tersebut. Okay, so ada dua keadaan ya. Yang pertama, right to set off where account are stopped. Ni set off and then tutup account kan. Biasa berlaku bila ada kematian. Bila si mati ni, bila seseorang ni meninggal, biasanya bank akan set off lah dia punya account. Contohnya dia ada dua kan, hutang dengan saving. So dia ambil duit daripada saving untuk bayar yang hutang tersebut lah bila berlaku kematian ataupun mental incapacity ataupun bankrupt kan. Bila bankrupt dia akan set off. Okay, bila lagi dia akan set off, yang mana account ditutup. B, winding up of a company lingkup. Bila company lingkup, sama juga dia akan set off dia punya account. Okay, and then on the receipt of garnishee order, bankruptcy je lah. Okay, keadaan yang kedua adalah B, right to set off when account stop. Yang ni set off tapi account tidak ditutup. Right, yang ni berlaku bila? Bila-bila masa sahaja. Right, bila-bila masa. Can be set off anytime unless there is express or implied agreement to the contrary. Right, kecuali ada dalam kontrak bahawasanya you cakap tak nak set off kan. So tak ada masalah. Tapi kalau you tak ada kontrak set off apa semua, so maknanya bank boleh set off account you bila-bila masa sahaja. Okay, kes dia adalah Buckingham & Co versus London and Midland Bank 1895. Okay, ni berkenaan dengan set off lagi. Condition to be fulfilled before any set off can be done. Right, that amount must be certain, that amount must be due. Account must be of the same right, maknanya orang yang sama. There must not be an implied, tak ada agreement kan. Okay, ada certain account yang mana yang tidak boleh di set off. Yang pertama, private debt account and trust credit account. Ini account yang tidak boleh di set off lah. Okay, B, disease credit account. Disease ni maksudnya mati account si mati tak boleh di set off dengan executor punya ni lah, debit balance. And then C, customer credit account and a contingent liability on bill discount, tak boleh juga. And then D, solicitor direct account and visitor overdrawn current account. Right. Okay, so ni jenis-jenis account yang tak boleh di set off lah. Jenis-jenis account yang tidak boleh di set off. Okay, next berkenaan dengan banking secrecy, kerahsiaan. Banyak ni kalau kat sini, tapi you boleh baca slide. Okay, bank ni memang rahsia customer adalah dia punya jumlah duit yang ada dalam account lah. Itu kerahsiaan yang paling besar lah. Okay, a bank owes a duty of secrecy to its customer and should not reveal detail of the account or their financial affairs even though the account has been closed. Walaupun account tersebut telah ditutup, kan? Tak boleh bagi tahu siapa-siapa. Ada balance 50% ke, ada balance 300 juta ke, tak boleh bagi tahu kepada siapa-siapa kecuali dengan syarat-syarat dia lah. Tapi kalau customer tu sendiri benarkan, unless with customer consent, maknanya kalau customer sendiri benarkan untuk dedahkan dia punya maklumat, tak ada masalah, kan? Okey, dalam kes yang ni penting ya. Dalam kes Dunia versus National Provincial and Union Bank of England, ada 4 keadaan di mana banking secrecy ni boleh maklumat customer tersebut boleh di-reveal kepada umum. Alright. Keadaan yang pertama, disclosure under compulsion of law ataupun court order. Ada perintah mahkamah. Kalau ada perintah mahkamah, biasanya bank boleh dedahkan maklumat customer tersebut. Jika berlaku kes rasuah ke apa, biasanya dia akan dedahkanlah, mahkamah keluarkan order lah untuk dedahkan. Okey, yang kedua, disclosure is required in the public interest to prevent fraud and crime. Yang ni sama juga, lebih kurang macam yang pertama tadi, cuma yang ni untuk kebaikan orang umum, rakyat umum. So boleh didedahkan. Okay, yang ketiga, disclosure in the interest of the bank whom a bank sues a customer to repay a loan. Right, jika ada customer yang tak nak bayar loan, bank ada hak untuk dedahkan maklumat
Okay, and then yang keempat, express or implied consent. Yang ni customer sendiri benarkan, so tak ada masalah, bank boleh dedahkan. So 4 keadaan ni yang paling penting lah. Kalau bank bank boleh dedahkan lah dalam 4 keadaan tersebut. Okay, yang ni tak penting, appropriation of payment. Cuma dalam appropriation of payment ni dia ada rule of Clayton. Appropriation of payment ni maknanya langkah pembayaran. Okay, so dalam rule of Clayton dia cakap dia ada dua FIFO dengan FOFI. Dia pelik sikit. Kalau akaun tu jenis kredit, maknanya dia akan guna FIFO. Kalau akaun tu jenis debit, dia akan gunakan FOFI. Maknanya kalau you simpan duit dalam bank, kalau you esokkan tu you nak keluarkan balik, maknanya dia akan keluarkan duit yang you masukkan awal dulu. Contohnya macam ni lah. Contohnya hari ni you masukkan 1,000, esok you masukkan another 1,000, and then lusa tiba-tiba you nak keluarkan 1,000. So dia akan ambil daripada hari yang pertama tu. Kalau you keluarkan duit, you ambil duit yang you simpan pada hari yang pertama dulu. Okay, itu kredit lah. Kalau debit punya ni, first out adalah yang first in, kan? Duit yang keluar dulu. Yang ni untuk hutang lah. Duit yang keluar dulu, contohnya guna kredit card lah, senang. Kredit card kan kadang-kadang kita guna, hari ni kita guna RM100, esok kita guna kredit card lagi RM100. And then lusa, hari yang ketiga you nak bayar tu. So you kena bayar yang you hutang pertama dahulu, kan? Macam tu lah, lebih kurang. So ini kaedah dia lah, calculation dia. Okay. Yang ni agak penting juga, bankers opinion. Nak cakap ni banyak aje. Okay, bankers opinion ni adalah pendapat pihak bank berkenaan dengan customer tersebut, kan? Kadang-kadang ada orang nak merujuk berkenaan dengan customer dia, kan? Contohnya ada customer ni you nak buat pinjaman dengan bank rakyat. Nah, contohlah kan, pinjaman bank rakyat. Tapi customer tersebut tak ada saving account dekat bank rakyat, tapi dia ada saving dekat bank yang lain. Contohnya CIMB, kan? Bank rakyat ada hak untuk tanya CIMB maklumat berkenaan dengan customer tersebut. Yang ni dia panggil sebagai bankers opinion. Right, bankers opinion. Dia ada syarat dia, bankers opinion ni. Okay, reports or opinion of bank regarding the financial standing or credit worthiness of customer. Biasanya dia secara laporan lah, laporan. Bank provide information about their customer to third party upon request. Kalau ada orang request, dia akan bagi tahulah. Bank normally request customer consent approval first before releasing the information. Biasanya bank tersebut, contohnya bank rakyat tadi, dia akan tanya kita dulu, boleh tak saya nak minta maklumat you dekat CIMB, kan? Boleh tak? Okay. Third party tersebut mungkinlah bukannya tak semestinya bank, mungkin universiti ke. Contohnya kalau you nak sambung pengajian tahap yang lebih tinggi, for example master, PhD, yang mana memerlukan duit yang banyak, so maknanya dia nak kepastian dahulu bahawanya you tu ada duit ke tak, kan? So dia akan tanya, contohnya MARA ke, kedutaan ke, kan? Okay. Okay, so berkenaan dengan bankers opinion. 8 practical consideration expect of a bank when giving his banker opinion. So ini adalah kalau nak bagi opinion, ini adalah consideration dia lah. The balance of account must never be revealed. Tak boleh bagi tahu balance dalam duit. Boleh tahu secara umum je. Okay, dia ni adalah duit masuk setiap bulan 2,000. Boleh lah macam tu. Tapi tak boleh secara spesifik bagi tahu. Okay, duit dia dalam bank sekarang tinggal RM1.50 je. Tak boleh macam tu. Tak boleh spesifik sangat. Right. Kecuali dengan kebenaran daripada pihak customer lah. Okay. The reply must in general, not too specific. Tak boleh spesifik sangat. Boleh cakap, okay, dia ni adalah income dia masuk duit tiap-tiap bulan, kan? Tapi secara detailnya tak boleh. Oh, semalam masuk 2,000. Esok tu keluar pula 1,500. Macam detail sangat tak boleh, kan? Okay, C, bank is under no duty to obtain information from outside sources. Tak boleh ambil maklumat lain daripada tu. Ada tambahan pula. Tapi saya dengar dia ni banyak ada pinjaman dengan Along lagi. Tu tak boleh tambah maklumat lain. Tak boleh tambah maklumat lain.
Okay, a disclaimer must accompany with telephone and return reply. So, boleh melalui telefon, boleh melalui return. Tapi biasanya dua-dua lah, kan? Okay, perbualan dalam telefon perlulah direkodkan, kan? Okay, and then yang lain-lain tu boleh baca lah. Yang ni secara umum. Biasanya kalau dalam soalan pun dia akan minta 4 atau 5 macam tu. Tak adalah minta sampai 8 banyak. Okay, standing instruction ataupun standing order. Standing instruction atau standing order ni adalah arahan daripada pihak customer kepada pihak bank untuk membuat pembayaran. Contohnya macam you nak masukkan duit kepada parent you every month, kan? You boleh masukkan duit dalam you punya account parent every month, tapi kalau kita pergi bank every month semata-mata untuk pindahkan duit daripada account kita kepada pihak parent, agak leceh lah, kan? So, ada cara dia, you boleh buat standing instruction. Standing instruction ni adalah satu borang dekat bank. Dia boleh arahkan pihak bank setiap 30 hari bulan masukkan duit sebanyak RM500 kepada saya punya parent, akaun ayah dengan mak kita lah, kan? Yang ni, arahan ni kita panggil sebagai standing order ataupun standing instruction. Right. Okay, practical consideration nak buat standing instruction ni, kan? Okay, if the customer account is insufficient to allow payment to be made on the correct date, then the bank incur no liability for failing to obey the order. Okay, jika jika customer tak cukup duit, contohnya you standing order RM500 every month kepada you punya parent, kan? Tapi tiba-tiba dalam account tu 30 hari bulan tu tinggal RM200 je, kan? So insufficient, tak cukup. Okay, bank tiada liability, maknanya bank tak akan pindahkan duit tersebut. Bank tak ada liability langsung. Bank tak bersalah dalam kisah ni. Okay, yang kedua, if instruction received from the payee to cancel an order, it must be disregard unless confirmed by the customers, kan? Okay, ada juga mungkinlah parent yang baik hati, dia tak nak terima duit tersebut, kan? Tapi bila kalau orang tu tak nak terima duit kita, maknanya itu bukan liability pihak bank jugalah. Maknanya bank kena abaikan, disregard, kan? Okay, if a bank receive an inquiry from the payee asking why standing order has not been paid, he should be advised to contact the customer. Okay, yang ni pun penting juga. Kadang-kadang parent ni, dia 30 hari bulan dia tunggu, kan, duit. Tapi tiba-tiba tak masuk duit tersebut. Tak masuk, tunggu 30 hari bulan tak masuk. Macam mana ni? Kalau duit tu tak masuk, kan, bank tak ada liability juga kat sini. Bank akan cakap kepada si penerima ataupun parent tu lah, kan, kena tanya anak sendirilah kenapa duit tak masuk, kan? Tak tanya pihak bank, bank tak boleh jawab, kan? So ini practical consideration berkenaan dengan standing order. Okay, so yang lain tu boleh baca lah, tak ada masalah. Okay, bank statement ni tahulah, kan, apa itu bank statement, kan? Statement yang dihantar kepada kita every month. Okay, case dia dalam bank statement Capital Rubber Estate National Bank, ya. Okay, Malevin Junction tak perlulah, yang lain tu tak ada apa. So boleh baca lah kalau rajin, kan? Termination of bank, yang ni putus hubungan lah di antara customer dengan bank. Macam mana boleh terputus hubungan, so you boleh baca. Ini tak ada apalah. Okay, so itu sahaja untuk chapter 1. Banyak juga sebenarnya, tapi you boleh tambah lagi lah pembacaan daripada luar. Kalau you boleh download Bafia app kan daripada Google apa semua, boleh, tak ada masalah. Okay, so itu sahaja daripada saya untuk chapter 1. Apa-apa soalan kita akan bincang dalam tutorial. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.